لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat dia, alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini. Dan juga kita berada dalam majlis yang sangat mulia, yang kata Nabi SAW, majlisuz zikri rawdatun min riyadil jannah. Majlis zikir adalah salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kita berada di dalam tempat yang mulia ini, yang walaupun pengkuliah hanya tukar pada hari ini macam biasalah, macam biasa. Bila tak dayak, kita gunakan debu untuk tayamum pun boleh kan? Debu salah satu daripada alat untuk kita menggantikan air untuk dijadikan wuduk. Jadi Datuk Syekh kita pada pagi ni dia ada perkara dia, ada hal dia. Jadi kok mana pun kita teruskan juga pengajian kuliah duha kita. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik tuan-tuan, pagi ni kita nak tengok satu cerita menarik. Dan kita akan ulas
kita akan huraikan berkenaan dengan kisah yang menarik ini. Dan tuan, kisah ni kita bagilah dulu dia punya sinopsis dia. Saya pun baru sahaja pagi tadi lepas subuh baru belek-belek kita kan. Pagi ni nak bercakap apa? Pasal saya esok lusa periksa kan, periksa madah ulumul Quran. Periksa dah tua-tua pun periksa lagi. No. Kan saya sambung mengaji lagi. Jadi esok lusa ni periksa lah. Tak apa. Jadi yang saya sempat belek untuk pagi ni, tuan-tuan, puan-puan sekalian, satu perkara yang menarik juga, dan juga ianya melibatkan kepada zuriat keturunan kita. Dan kita nak zuriat keturunan ni dia memberikan kepada kita jariah. Dan tuan, jariah ni adalah pahala yang berterusan. Yang ni jariah. Kata Nabi SAW, "Idza mata banu Adama." Apabila matinya satu orang anak Adam, mati je dia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Ulama bagi tahu, terputus amal ni maknanya kita dah tak ada lagi dah peluang beramal sebagaimana kita hidup pada waktu sekarang ni. Dan tuan, lah ni kita boleh sembahyang, lah ni kita boleh zikir, lah ni kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi akan tiba satu masa, idza mata, bila mana seseorang itu mati, inqata'a amaluhu, maka terputuslah segala amal-amal dia. Dan maknanya dia dah tak boleh beramal, dan juga dia punya amal-amal dia terhentilah pada saat itu. Kemudian terhentilah segala tulisan-tulisan kalam Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Tapi Nabi SAW dia beritahu, illa min thalath, melainkan ada 3 perkara ni. Kalaulah kita berjaya dengan 3 perkara ni, untung. Untung pasal apa? Kerana dia jariah. Dia adalah pahala yang berterusan daripada kita hidup sampailah kepada akhirat esok. Maka jariah dia berterusan, mendapatkan limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dia 3 ni? 3 ni yang pertama sekali, dan yang inilah yang kita nak sebut pada pagi ni. Kata Nabi SAW, waladun yad'u lahu, iaitulah satu orang anak saleh yang mendoakan untuk dia, yang mendoakan untuk kedua orang tua dia. Dan doa ni dia bukannya panjang, simple lah, no? Tapi bila anak ni dia teringat kepada kedua orang tua dia, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia doa je macam tu. Maka ibu ayah yang berada di akhirat sana, dia akan mendapatkan limpahan kurnia yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa ni dia ada 2, tuan-tuan. Yang pertama, faedah bagi kedua orang tua kita yang dah tak ada lagi dah. Maka untuk kita bantu mereka di dalam kubur ni, di alam sana ni, adalah dengan berdoa dengan doa ni. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka di sana ni dia dapat limpahan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kelebihan. Yang keduanya, bagi orang yang membacakan doa ini,
Orang yang mendoakan kedua orang tua dia, kata Nabi SAW, rezekinya tidak akan putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni faedah bagi kita yang masih lagi hidup atas dunia. Bila kita berdoa kepada kedua orang tua kita, maka rezeki dia tidak akan putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi itu dua dia punya kelebihan dia. Jadi orang yang ada anak saleh, dan anak saleh ni pula mendoakan kedua orang tua dia. Tuan-tuan, orang yang ada anak saleh ni dan dia berjaya didik anak dia menjadi saleh, maka dia mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kita akan terang nanti. Jadi tiga. Yang pertama, anak saleh yang mendoakan bagi dia, jariah, yang ni berterusan, dia akan dapat pahala daripada Allah taala. Manakala yang kedua, iaitulah al-ilmun yuntafa'u bihi. Bila mana dia ada ilmu, dia manfaatkan ilmu itu untuk diajarkan kepada orang lain. Dan tuan, diajar ilmu kepada orang lain, diajak kepada orang yang ni boleh, yang ni tak boleh. Dan tuan, urusan agama ni dua, kita kena ingat tu, urusan agama dua. Satu yang dibolehkan, benda yang dibolehkan ni dia benda yang menyenangkan hati kita. Bila kita dengar tu syok ya kita dengar. Dan tuan, bila kita dengar senang je hati kita. Pasal apa? Benda yang dibolehkan ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi agama dia kena tambah satu lagi. Dia tak bolehlah benda yang dibolehkan saja. Dia ada satu lagi, iaitulah perkara-perkara yang tak dibolehkan di dalam agama. Yang tu pun kena ambil sama. Tuan-tuan, contoh, tenaga pengajar atau pengkuliah, dia kata apa? Makanlah kamu, wa kulu mimma razaqnakum. Makanlah kamu daripada apa-apa yang kami beri kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Oh, dia pun terbayang dalam kepala dia. Oh, seronok. Saya boleh makan tu, makan ni. Dia tak kira dah. Dia ada encim manis, dia ada darah tinggi. Dia ada sakit jantung. Ada kawan saya, tuan-tuan, sakit jantung. Dia makan nasi Arab tu di Mekah sana tu. Makan apa ni, anak kambing. Apa ni dekat atas talam tu dia anak kambing. Makan, tinggal sikit je lagi. Biasanya kalau tinggal sikit ni kita akan pelawar kawan-kawan lah. Kita akan suar kat kawan-kawan ni, hampir habis. Kawan yang sakit jantung ni dia kata apa? Dia kata, aku tak boleh. Dia tak, aku tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ni ada sakit jantung ni. Dan tuan, dia makan dekat habis talam lah baru nak ingat sakit jantung. Tu. Jadi kita pun duk fikir boleh makan semua sekali tak. Bila kata Allah Ta'ala sebut, makanlah kamu daripada apa yang kami beri, makanan pun ada dua. Pertama yang halal, dan yang keduanya adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama dia macam tu. Satu benda hak boleh, satu lagi benda hak yang tidak boleh. Kemudian kata Nabi SAW, anak yang saleh mendoakan dia. Kemudian ilmu yang dimunafaatkan oleh satu-satu orang, dia mengajak kepada orang lain. Kemudian orang itu pula dia lagu mana? Dia mengamalkan ilmu yang diajak, maka berterusanlah dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ilmu ni umum. Mungkin dekat sini ada orang dia pernah jadi cikgu. Dia ajak
anak murid dia matematik, dia ajak anak murid dia sejarah, dia ajak anak murid dia apa? Multimedia misalnya. Tuan-tuan, semua ilmu-ilmu ni dia akan mendapatkan apa? Jariah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat. Pasal apa? Perkara dunia ni kita boleh gunakan kepada semua kebaikan. Boleh guna pada kebaikan. Dan ada juga yang menggunakan dunia pada keburukan. Tengok pada apa penggunaan kita. Tuan-tuan, baik. Yang ketiga, kata Nabi SAW, apa dia? Sadaqatun jariyatun, iaitulah sedekah jariah dia, yang dia berikan sedekah, yang dia keluarkan daripada poket dia untuk kebaikan. Yang ni terus dia akan dapat sehinggalah pada hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang kita nak sebut pada pagi ni apa dia? Berkenaan dengan pembentukan anak saleh. Dan kita nak tengok bagaimana cara ulama di dalam dia mendidik anak dia sehinggalah menjadi anak yang dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian menjadi anak saleh, kemudian dia menjadi anak yang hebat. Tuan-tuan, yang ni dia merupakan package ni package. Satu, yang pertama sekali, anak ni adalah anak yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ni yang pertama sekali. Sebab itu dalam nasihat Luqmanul Hakim kepada anak dia, tuan-tuan tengok ni, Allah Subhanahu wa taala dia rakamkan kisah Luqmanul Hakim ni. Tuan-tuan, kisah Luqmanul Hakim ni yang menasihati anak dia cuma satu muka surat saja. Yang ni cerita berkenaan dengan nasihat Luqmanul Hakim. Tuan-tuan, saya nantilah bila-bila nanti bercadang juga seronok, tuan-tuan. Ada satu orang pensyarah daripada satu universiti di Timur Tengah, dia karang satu kitab berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Luqmanul Hakim. Hikmah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada Luqmanul Hakim, orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu nanti next time yang tu. Tuan-tuan, baik. Jadi tadi kita sebut anak yang baik ini tiga ni. Yang pertama dia dekat dengan Allah Ta'ala, dan yang keduanya pula dia adalah orang yang apa? Dia adalah orang yang hebat. Kemudian yang ketiganya, dia adalah orang yang macam mana? Satu, dia menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Keduanya, dia adalah orang yang hebat. Ketiga, dia adalah orang yang saleh. Yang ni hebat ni, anak yang macam ni. Sebab itu Luqmanul Hakim dia sebut, ya bunayya la tusyriku billah. Wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan tuan, ni nasihat Luqmanul Hakim yang pertama sekali kepada anak dia. Lalu Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran. Maknanya, anak yang terbaik adalah anak yang menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi kita nak tengok resepi lah. Bagaimana yang dibuat oleh seorang tokoh. Dan tokoh ni saya ambil daripada seorang tokoh besar di dalam mazhab kita, dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, maka dia kata, yang ni kita bacalah, ringkas-ringkas aja. Cuma kita nak tengok apa dia punya resepi dia. Baik, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata, setiap pengkaji mazhab Asy-Syafi'i pasti mengenali nama Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Dia kata, tuan-tuan, dia ni nama singkatan dia ataupun kita kata apa, panggilan dia lah kita kata.
Nama dia panjang, tuan-tuan. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Itu dia punya nama dia. Tapi dia ada nama pendek dah. Nama pendek dia apa? Al-Imam Al-Haramain. Oh, yang tu nama pendek dah. Imam Al-Haramain. Tuan-tuan, dia nak cerita dekat sini. Beliau ni seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang banyak berjasa dalam perkembangan ilmu-ilmu keislaman di dunia Islam pada abad ke-5 Hijrah. Tuan-tuan, maknanya Imam Haramain ni, dia ni ulama besar. Dia ni satu ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, hebatnya Imam Al-Haramain ni, sehingga kan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang berasal daripada Tus. Tuan-tuan, Tus ni satu tempat yang jauh lah. Ni tempat lahir ataupun tempat duduk Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Ghazali ni, dia daripada kota Tus, dia pergi ke Naisabur. Tuan-tuan, pasal apa dia pergi ke Naisabur? Kerana semata-mata nak berguru kepada Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jadi kalau kita tengok kat sini, Imam Ghazali pun pergi berguru kepada Imam Haramain ni. Maknanya Imam Haramain ni, dia satu orang yang hebat. Malah dia juga adalah ulama besar di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, jadi kita tengok apa dia punya resepi dia kan, sehingga dia jadi orang yang hebat ni. Tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Dia jadi orang yang hebat ni, dia bukan hanya sekadar. Tuan-tuan, masya-Allah, kita selalu dah doakan untuk anak-anak kita. Nikih orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang-orang yang berdoa ni, kadang-kadang dia tak sekalikan dengan usaha, dengan apa yang dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dari segi general, dari segi umumnya, manusia biasa dia kena ada sebab, kemudian baru ada musabbabih. Yang ni dibincangkan di dalam ilmu apa? Dalam ilmu tauhid. Dia ada sabab, kemudian baru ada musabbabih. Yang tu adat, yang tu sunnatullah, yang tu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, bila kita melakukan sesuatu usaha, barulah kita akan mendapatkan dia punya hasil dia. Dan baru ada dia punya hasil dia. Kerana tu ulama tauhid kata, kena ada sabab, barulah mengeluarkan musabbabih. Kena ada usaha ikhtiar, barulah ianya akan mendatangkan hasil. Dan yang ni sunnatullah, yang ni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu, kalau kita nak makan, kita pun ada usaha nak makan. Kita kena ambil nasi lagi lah malu. Kalau kita makan apa? Derian dengan pulut. Derian dengan pulut. Mula-mula kita letak awal tu, letak santan dulu. Kemudian kita goi pulut tu dengan santan, dengan dengan derian-derian tu sekali. Goi dulu. Barulah sedap untuk dimasukkan ke dalam mulut. Tuan-tuan, dia tak ada dihidangkan pulut derian tu, kita tengok, oh kenyang, macam cerita P. Ramlee kan. Ambil bau saya, lepas tu apa? Kenyang, tak ada. Sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ada sebab, adanya musabbabih. Tuan-tuan, jadi bila kita berdoa kepada Allah taala, kita kena buat usaha dan juga ikhtiar. Tapi usaha dan juga ikhtiar itu dia tidak memberi mudarat, dan tidak pula ianya memberikan manfaat. Ada di situ. Maknanya apa? Yang ni adalah dari segi pegangan dalaman kita. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin yang memberi mudarat dan manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tapi ketetapan Allah taala
setiap perkara yang mendatangkan hasil, dia mesti ada apa? Usaha dan juga ikhtiar dia. Tu dia. Jadi kita dalam berdoa ni, tuan-tuan, jangan setakat berdoa saja. Jangan kita berdoa saja. Sebab itu, tuan-tuan, dalam kita berakidah ni, dia ada macam-macam akidah. Antaranya adalah akidah yang jenis orang kata tak buat apa-apa ni, dia serah aja kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang ni nama dia akidah Jabariyah, nama dia. Yang ni Jabariyah ni. Kalau Tuhan bagi buruk-buruk lah. Kalau Tuhan bagi baik pun baik lah. Sampai kepada satu peringkat, kalaulah dia buat maksiat, orang tanya dia, pasal apa yang hang buat maksiat ni? Nak buat macam mana? Ketentuan Tuhan lah. Tuan-tuan, bila dia main kot tu, kita mati punca. Kita mati punca. Pasal apa duk buat maksiat ni? Nak buat macam mana? Ma qaddarallah. Yang ni semua dah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Dia bukan macam tu. Jadi agama ni, kita boleh elak, kita elak. Kita nak selamat, kita kena berada pada jalan yang selamat. Tuan-tuan, kita nak berjaya, kita kena ada usaha dan ikhtiar. Tuan-tuan, tapi usaha ikhtiar dia tak beri manfaat. Dia tak memberi mudarat. Dia kena buat tapi tak beri manfaat dan mudarat. Yang beri manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kena ada macam tu. Tapi kalaulah satu masa esok ni, bila mana ada orang dia tak ada usaha, tak ada ikhtiar, tiba-tiba dia diberikan hasil oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, juga kita berkeyakinan Allah Ta'ala itu Wahhab. Dialah yang maha pemberi kepada hamba-hamba dia. Dia macam tu. Tuan-tuan, jadi usaha ikhtiar ni dia adalah sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala. Baik. Maka dia kata, kebesaran ini, maknanya Imam Haramain tadi, kebesaran dia ini tidak dapat dipisahkan daripada jasa besar ayah dia. Tanda Imam Haramain ni, dia jadi orang besar, dia jadi orang yang masyhur, dia jadi orang hebat. Pasal apa? Yang ni jasa besar ayah dia. Tanda siapa ayah dia ni? Imam Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, ataupun nama pendek dia Al-Imam Al-Juwaini. Tuan-tuan, juga adalah seorang ulama besar. Tuan-tuan, maknanya Masya Allah, anak ulama besar, kemudian ayahnya pun adalah ulama besar. Tuan-tuan, saya baru-baru ni saya PKL Kuala Lumpur. Saya bentangkan satu kertas kerja di sana lah. Jadi saya daripada TBS, daripada itulah TBS ni saya pun tak pandai nak sebut, stesen bas lah senang cerita. Ambuh nak cakap orang putih sangat. Saya tak bawa kereta lah tuan-tuan, pasal jalan KL ni saya tak berapa fakih lah. Kan, takut nanti kan nak pergi KL pisiam jadi dia. Kan, takutnya tu. Tuan-tuan, jadi saya pergi KL, ada program dan saya bentangkan kertas kerja di situ. Jadi masa naik Grab, saya pun sembang dengan dengan orang Grab ni lah. Sembang dengan dia. Saya tengok tuan-tuan, dia ni sembang kemah. Bahasa Inggeris dia pun bagus. Bahasa English dia pun cukup bagus. Dan dia punya experience, dia punya pengalaman dia pun luas. Tengok dia ni bukannya orang biasa-biasa ni. Tuan-tuan, rupa-rupanya dia ni duduk 11 tahun dekat Texas, US. Kan? Dia ni pernah duduk di US selama lebih kurang 11 tahun. Dia mengaji dekat sana, kemudian dia terus pergi kerja di sana. Dan dia ceritalah kerja dia ni kadang-kadang pergi Dubai, kadang-kadang dia pergi Saudi Arabia, kadang-kadang dia macam itulah kerja dia. Oh, patutlah. Dia punya cakapnya tu ada future. Kita pun pagi ni kan, lain macam. Tuan-tuan, nampaklah dia punya keluasan, dia punya percakapan. Tuan-tuan, tapi ada satu yang saya duk berkenan yang dia cakap ni. Dia kata, Ustaz, dia kata, bila dia tanya kita semua, dia tahu kita Ustaz. Tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, dia kata,
Di luar negara ni dia kata, pasal apa di luar negara ni ramai mengeluarkan pakar-pakar, dia kata. Betul ya? Kita sendiri pun kadang-kadang bila nak berobat ni pergi Jerman lah. Bila nak berobat ni pergi negara orang putih lah, apa semua sekali ni. Tuan-tuan, perkara ni pernah Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i kecewa sangat dengan benda ni. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Tidak ada suatu ilmu yang lebih baik lagi selepas daripada ilmu mengesahkan Allah Ta'ala adalah ilmu perubatan, kata Imam Syafi'i. Dan tahu pasal apa Imam Syafi'i kata gitu? Kerana dengan kesihatan ni lah, tuan-tuan, kita boleh beribadat dengan baik kepada Allah Ta'ala. Dengan kesihatan inilah kita boleh buat itu dan ini. Dan fikiran kita pun elok bila mana kita ada kesihatan ni. Dan Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i ini dia kecewa lah. Pasal apa ilmu ini dikuasai oleh orang-orang yang bukan daripada kalangan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi orang ni kata, Ustaz, pasal apa di barat ni ramai pakar-pakar? Kadang kita pun pakar pun kurang. Dan tuan, dia cerita dengan saya, Ustaz tahu tak? Budak-budak di barat ni umur 3 tahun, 4 tahun, mereka dah mula dah diasuh mengikut minat mereka. Saya kata macam mana? Pasal kecil lagi, halus lagi, mana kita nak tahu dia punya minat dia ni, kecenderungan dia kepada arah apa? Tuan-tuan, jadi kawan ni dia kata, Ustaz, di sana ni bermula daripada umur 2 tahun dia dah ambil dah tisu. Dia dah ambil dah tisu badan budak ni, dia ambil, dia buat kajian. Dan tuan, dia buat kajian, dia tengok, Masya Allah, ni ilmu Allah Ta'ala. Dan tuan, ni kita jangan sebut ni ilmu barat punya, jangan. Yang ni ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, Masya Allah, ilmu ni bila mana diteroka, maka kita akan berjumpa dengan hikmahnya. Sebab itu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dia kata, dan sebab itu Islam kita, dia bukan hanya sekadar sembahyang, dia bukan hanya sekadar meratik orang meninggal dunia, dia bukan hanya sekadar cukok jambul, bukan itu saja. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dia kata apa? Siapa yang nakkan ilmu dunia, Quran. Siapa yang nakkan ilmu akhirat, tempatnya juga adalah di dalam Al-Quranul Karim. Dan tuan, jadi umur 2 tahun dia dah ambil dah jin budak ni. Dia ambil, dia buat kajian, dia tengok, oh jenis jin yang macam ni. Dan tuan, kita boleh tahu no. Itulah yang anak-anak kita belajar tu lah. A kuasa 2 lah, pelah dengan tu lah. Kan? Saya bukan reti pun. Tapi dia punya apa? Kesimpulan dia. Jenis jin yang macam ni dia suka dengan alam-alam ni. No. Jenis jin yang macam ni dia suka ni kepada benda yang susah-susah. Tuan-tuan, jadi seawal usia 3 tahun, 4 tahun, mereka dah asuh dah anak-anak mereka ini mengikut mereka punya apa? Mengikut mereka punya kecenderungan dan juga kesukaan mereka. Sehinggalah mereka pakar di dalam bidang mereka. Oh, Masya Allah. No. Tapi itulah, negara kita ada. Tak ada kan? Mudah-mudahan nanti ke depan nanti. Tapi nak cerita, kebesaran Imam Al-Haramain ini adalah kerana jasa besar daripada ayah dia yang sangat, tengok ni, dan ni dia punya rahsia dia, pendek je, rahsia pagi ni pendek je. Kalau kita boleh buat ini, insya-Allah dia dengar kata, kemudian insya-Allah dia jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tuan, dia akan jadi orang yang hebat daripada ni. Dia kata apa? Jasa besar ayah dia, Al-Imam Al-Juwaini, yang sangat memerhatikan pertumbuhan jiwa anaknya. Jauh sebelum anak itu dilahirkan. Tuan-tuan, maknanya apa? Imam Juwaini ni, sebelum dia keluar anak, tuan-tuan, sebelum daripada dia mendapatkan anak, tuan-tuan, dia terlebih dahulu dah memastikan
Anak yang keluar esok ni adalah anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, nah. Mungkin kita baru tahu ilmu ni pada hari ni. Tapi kita boleh pesanlah kepada anak-anak kita, kemudian kepada cucu-cucu kita. Dan kita yang dah ada pasangan ni pula berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan nanti kita keluar daripada kuliah ni, patut pun aku menikah dengan hang, patut tak jadi lah. Jangan macam tu. Nah, ni jodoh kita yang terbaik ni insya-Allah. Sebab itu kita kekal sampailah pada hari ni kita boleh kekal. Kita boleh duduk sekatir dengan dia. Kita boleh makan sekali dengan dia. Kita boleh harungi kehidupan dengan dia. Alhamdulillah. Nah, dan tuan cuma yang ni untuk memperkemahkan lagi, kita terus berdoa pada Allah. Mudah-mudahan jodoh kita yang terbaik dan kita sama-sama dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu ni kita share kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Baik. Jadi dia kata apa? Imam Juwaini ni dia memperhatikan perkara ni semenjak daripada sebelum nikah lagi. Maknanya apa, tuan-tuan? Dia mencari seorang isteri yang salihah, yang satu hari esok boleh mendidik anak-anak ni. Dan sebab itu disebutkan oleh ulama, disebutkan oleh ulama kata apa? Ulama kata al-ummu, ibu, madrasatul ula lil aulad. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak di rumah. Tuan-tuan, maknanya apa? Tuan-tuan, perkara ni disebut oleh Al-Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala. Dalam pembentukan anak-anak ni, anak-anak dia akan tengok kepada kedua orang tua dia seawal dia berumur 7 tahun. Tuan-tuan, kerana tu Nabi SAW dia sebut dalam hadis, muru auladakum bis-salah wa hum sab'ah. Hendaklah kamu suruh anak kamu mendirikan sembahyang ketika mana mereka berumur 7 tahun, kata Nabi. Tuan-tuan, apa yang ada pada umur 7 tahun ni? Imam Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala ni bapa kemanusiaan. Tuan-tuan, Imam Ibn Khaldun ni dia ada satu kitab, nama dia kitab Al-Muqaddimah. Tuan-tuan, seawal umur 7 tahun, rupa-rupanya anak ni dia dah tengok dah, ayah aku buat apa. Mak aku buat apa ni, kan? Dia tengok apa, dia dengar apa, dia cakap apa. Tuan-tuan, bermula daripada umur 7 tahun itu. Sebab itu Al-Imam Al-Juwaini sebelum daripada dia menikah, dia cari terlebih dahulu jodoh-jodoh yang mana jodoh itu esok ni dapat membangunkan keluarga untuk jadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang perkara ni dia tak asing. Nabi SAW sebut dalam soal mencari jodoh ni. Kata Nabi SAW, pilihlah pasangan yang pertama sekali adalah kerana apa? Kerana keturunan dia. Yang pertama. Yang keduanya adalah kerana dengan harta mereka. Kemudian kerana segak mereka. Tuan-tuan, yang terakhir Nabi SAW sebut apa dia? Iaitulah kalau lelaki, cari lelaki saleh. Kalau seandainya perempuan, cari yang salihah. Tuan-tuan, ada 2 perkara saya nak sebut di sini. Pasal apa saleh-salihah ni Nabi sebut yang akhir sekali? Pasal apa tak sebut yang mula-mula ni, Nabi sebut yang akhir sekali? Tuan-tuan, akhir Nabi sebut ni bukan makna kata benda tu tak penting. Nabi nak beri peringatan yang paling utama sekali yang saleh ni. Kalau nak cari yang saleh ni, cari yang salihah ni, yang ni bagus, yang mendirikan sembahyang, yang taat kepada kedua orang tua dia, yang amanah. Tuan-tuan, yang ni paling baik sekali ni, yang saleh dan juga salihah. Sebab tu Nabi letak akhir, supaya apa? Kita tak lupa dalam pencarian jodoh ni, yang saleh dan salihah itu yang paling baik. Kemudian pasal apa Nabi sebut harta, pasal apa Nabi sebut keturunan, kemudian cantik. Tuan-tuan, Nabi sebut benda-benda tu kerana itu adalah apa dia? Fitrah
Keinginan manusia. Keinginan manusia. Nah? Betul tak? Halo, kan? Kan? Kita pun kalau tengok orang yang segok-segok, segoknya dia ni. Kan? Bergetaklah tulang rusuk saya. Contoh macam tu. Nah. Tuan-tuan, sebab itu Nabi sebut benar ni. Harta apa semua, tapi yang paling baik adalah saleh. Dan Nabi SAW sebut, kalau kamu pilih yang saleh, taribat yadak, maka dia akan memberikan kebaikan kepada kamu, kata Nabi SAW. Jadi itu yang pertama Imam Juwaini buat. Dia cari apa ni isteri yang baik. Kemudian dia kata, ni semenjak bernikah, Imam Al-Juwaini selalu memastikan nafkah. Ini yang paling besar, tuan-tuan. Poin pada pagi ni, nak melahirkan anak saleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dikejutkan sehari dua ni. Kita tengok kan apa ni YouTube kan, tengok berita kan. Tengok berita. Oh, seorang budak umur 13 tahun. Tuan-tuan tak risau ke benda ni? Umur 13 tahun. Allah Ta'ala alam lah apa yang berlaku pada budak ni, kita pun tak tahu kan. Tapi perkara yang dia buat tu salah. Yang pakai kepiah kan. Umur 13 tahun pakai kepiah. Dia naik taksi, dia naik Grab. Dia nak rompak orang ni. Dia keluarkan pisau, dia pi cucuk dekat dada satu orang uncle ni. Uncle tu Cina. Tuan-tuan, budak ni umur berapa? 13 tahun. Dah pandai dah bawa pisau dapur tu. Kemudian pi cucuk dada orang, nak bunuh orang. Umur 13 tahun. Tuan-tuan, kita tak risau kau benda ni. Allah Ta'ala alam lah, kita pun tak tahu. Kita hanya setakat tahu tengok yang dia buat. Tapi yang dia buat tu salah. Tuan-tuan, yang ni kerana apa ni? Tuan-tuan, kerana jauh daripada apa? Keberkatan Allah Ta'ala. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahanlah satu masa esok dia akan jadi apa? Anak yang saleh nanti insya-Allah. Baik, jadi dia kata apa? Semenjak menikah, Imam Juwaini selalu memastikan nafkah yang diberikan kepada isterinya adalah benar-benar halal. Yang ni poin paling besar pada pagi ni. Yang benar-benar halal dan bersih daripada segala syubhat, apatah lagi yang haram, dia kata. Dan tuan, Masya Allah, tadi saya sebut tadi, kita berdoa banyak dah. Malam-malam ni kita pegang kepala dia, kita baca 21 kali. Ya Latif, Ya Latif. Tuan-tuan, doa yang paling cepat dimakbulkan oleh Allah bila mana seseorang bertawassul dengan nama Allah Ta'ala. Yang ni disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu ada nama-nama yang baik. Maka kamu berdoalah kepada Allah menggunakan nama Allah Ta'ala. Dan ulama kata kalau nak doa kita cepat dimakbulkan oleh Allah, seru nama Allah Ta'ala. Contoh, kita nak anak kita ni lembut, anak kita ni baik, anak kita ni dengar kata. Dan sebut, Ya Latif, Ya Latif. Ini nama Allah Ta'ala. Ya Latif, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Dan kita tawassul dengan nama Allah Ta'ala. Ulama sebut bahawa doa kita cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini pengalaman saya sendirilah. Memang betul. Bila kita berdoa, sebut nama Allah Ta'ala, cepat doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita doa, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, baca 21 kali. Mudah-mudahan dia lembut, baik akhlaknya. Tuan-tuan, tetapi pada sisi yang lain, yang ni perlu diperhatikan sangat-sangat. Pasal apa? Kerana inilah yang menjadi, kita kata, asas untuk seseorang itu dia menjadi baik. Makanan yang halal. Dan tuan, sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut. Dan tuan tengok ayat ni. Ayat ni daripada surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah
Wahai sekalian Rasul, kamu hendaklah makan daripada yang baik-baik. Allah Ta'ala kata, tuan-tuan, makan daripada yang baik-baik. Tuan-tuan, yang baik ni dua nah. Satu, makanan itu adalah makanan yang baik. Tuan-tuan, bagi makanan yang ada khasiat, bagi makanan yang baik-baik. Nah, jangan bagi makan yang dah masak 2-3 hari kan. Lepas tu beli apa ni makanan, beli hotdog lah apa kan. Makan sekali sekala tak apalah. Tapi jangan jadikan dia sebagai jajan. Jangan jadikan dia sebagai rutin kita. Pasal apa? Benda-benda ni tak warna elok. Tuan-tuan, tu yang pertama daripada soal makanan. Yang keduanya, dalam makanan ni yang kita perlu perhatikan apa dia? Halal. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah kamu daripada yang baik-baik. Maknanya makanan tu baik, kemudian dia halal. Dua perkara. Maka Allah Ta'ala kata apa? Wa'malu salihah. Dan beramallah kamu dengan amal salih. Tuan-tuan, malum, apa yang kita faham daripada ayat ni? Ayat ni ada dua kaitan. Yang pertama, orang yang makan benda baik. Orang yang makan benda baik-baik lagi halal, maka dia mudah untuk melakukan amal salih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, dia sebut, dan Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ni salah seorang daripada ulama tasawuf yang besar. Dan dia kata apa? Dia kata, siapa-siapa dia yang makan daripada yang halal, tubuh badan dia nak tak nak. Nampak? Dia gunakan bahasa itu. Siapa-siapa dia yang makan daripada yang halal, dia nak ataupun dia tak nak, anggota tubuh badan dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nak ataupun dia tak nak. Tuan-tuan, maknanya apa? Kesan daripada makan yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, rupanya dia memberikan satu apa? Dorongan kepada hati ni untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, masya-Allah, ini kuasa, ini merupakan satu kebaikan daripada makan yang halal ini. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wahai para rasul, makanlah kamu daripada yang baik-baik, wa'malu salihah, dan juga beramal saleh kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kaitan. Orang yang makan benda halal, maka dia boleh berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, buat apa ni makan benda halal ni, dia termasuk juga doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita ni macam petua dah kita amai, tapi petua-petua tu semua kita dah masuk dalam doa dah. Tapi benda yang sebelum tu, angle-angle lain, pada sisi-sisi lain, kita tak perhatikan benda ni. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut tentang orang berdoa dan ada kaitan dengan makan. Nabi SAW kata, hadis ni ada dalam hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Nabi sebut, ada orang, Nabi kata, dia bermusafir jauh daripada negara dia kerana dia nak menunaikan haji. Maklum, tunai haji bagus tak? Bagus. Dia adalah perjalanan yang sangat mulia pada sisi Allah Ta'ala. Di sana kita tak fikir dunia. Di sana ni kita fikir nak ibadat ya. Dekat sana ni kita fikir Allah Ta'ala. Sebab tu tenang. Tapi bila balik mai sini, balik semula, dia jadi serabut balik. Kan? Dia nak kena fikir kerja, dia nak kena fikir orang, dia nak kena fikir urusan tu urusan ni. Tapi di Mekah, Madinah tak, kita nak buat ibadat ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi sebut, tuan-tuan, Nabi sebut, ada orang yang keluar daripada negara dia, jalan jauh-jauh, sehingga Nabi kata asy'asa aghbar, sehinggalah tubuh badannya diselaputi dengan debu-debu yang begitu banyak.
Tuan-tuan, sehingga dia jadi kusut masai. Pasal apa dia berjalan jauh daripada negara dia. Tuan-tuan, jangan kata pilot negara. Kan? Saya naik bas baru ni rasa nak terkencin dalam bas tu. Tu pun seksa dah. Tengok ni cerita. Nak cerita azab yang jalan jauh ni. Kan? Naik bas. Terasa dah ni. Bila kawan ni nak berhenti. Tengok-tengok dia berhenti. Tuan-tuan, bila dia berhenti tu, dia punya syukur lain macam. Alhamdulillah, ya Allah. Syukur Allah Ta'ala. Sebab nak buang lah. Masya Allah. Tuan-tuan, ni kan pula keluar daripada negara pada zaman tu. Sehingga Nabi kata asy'atha akhbar. Sehingga tubuh badan dia diselaputi dengan debu yang banyak. Lalu dia pun yamuddu yadeh. Dia pun memanjangkan tangan dia. Dia pun memohon kepada Allah Ta'ala. Seraya dia berkata, Ya Rab, Ya Rab. Wahai Tuhan, berikan aku ini, berikan aku ini. Tapi Nabi sebut, Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, ta'amuhu haram. Dia makan daripada yang haram. Malbasuhu haram. Dia pakai daripada pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia bagi makan anak bini dia daripada sumber yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Oleh kerana itu, macam mana doa dia nak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita petua banyak, tapi yang ni kita tak perhati. Yang ni yang bagi apa ni doa kita mustajab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai pembentukan kerohanian anak-anak kita. Tuan-tuan, daripada makan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi, saya ringkaskan. Tuan-tuan, baik, di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Ini untuk akhirnya. Tuan-tuan tengok apa kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia ni adalah nasirus sunnah. Dia adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari ada orang tanya dengan dia. Umar bin Saleh suatu ketika bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tanya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, hati ini dapat jadi lembut dengan apa? Ni kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, pertanyaan ni ditanya oleh anak murid dia. Cerita ni ada dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Tuan-tuan, buku ni saya beli ni, dia ni pensyarah saya, Umar Muhammad Nur. Lah ni pensyarah di di USM. Dulu dia mengajar di tempat saya lah, di College Islam Johor dulu ni. Kan? Jadi dialah yang himpunkan cerita-cerita ni. Jadi dia bagikan sumber. Cerita ni diambil daripada Tabaqat Al-Hanabilah, yang mana diceritakan bahawa Umar bin Saleh anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, hati ini boleh lembut dengan apa? Tuan-tuan, hati ni nak lembut dia bukan senang. Hati ni dia nak lembut bukan senang. Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia ajak pada kita doa dengan Allah Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kuatkan hati ni supaya tetap di atas agama Engkau ya Allah. Tuan-tuan, lah ni tak apalah kita duduk dalam Masjid Bukhari kan. Selesa kapet pun harga 4 juta. Kan? Kapet harga 4 juta. Bukannya ada jual sini ni. Ni import daripada luar negara. Tuan-tuan, lah ni kita tak apalah. Tapi kalau kita jadi sebagaimana orang-orang di Palestin, agak-agak gimana? Tuan-tuan, maklum saya tak boleh tengok satu video bila seorang ayah dia pangku anak dia, dia bercakap dengan anak dia. Ya binti, aina anti ba'da hadha? Wahai anak aku, lepas ni nak pergi mana? Kan, saya tak boleh, saya cepat skip video, tak boleh tahan.
Masya Allah. Tuan-tuan, kalau dia berlakulah ujian tu kepada kita, tuan-tuan, hati ni dia rapuh. Kerana tu Nabi ajak pada kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Tuan-tuan, anak-anak kita sama. Mereka diuji dengan suasana pada hari ni yang banyak dengan fahsyak dan juga mungkar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita boleh hantar anak kita pergi seminar ni, kita boleh hantar dia kelas motivasi tu, kelas motivasi ni. Tuan-tuan, tapi macam kita sebut tadi, yang tu usaha ikhtiar kita. Tapi yang ni adalah resepi ulama. Bagaimana mereka bentuk generasi mereka sehingga jadi generasi yang terbaik dan jadi generasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita tak pada tak pada, no? Setakat kita apa ni duduk dalam majlis ilmu, setakat kita duduk dalam majlis apa ni lantunan mahabbah ke apa. Tuan-tuan, jangan kita tak tahu. Ada sebahagiannya balik daripada program-program macam tu subuh pun terlajak. Nak kata macam mana? Tuan-tuan, subuh pun terlajak. Tuan-tuan, perkara baik dia tak boleh bercampur dengan perkara yang fahsyak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan perkara baik dengan perkara hak buruk. Tuan-tuan, sebagai contoh kan, apa ni, bila baru-baru ni ada apa ni, ada konsert lepas tu ada orang yang duk pergi sembahyang. Sembahyang dia sah, sembahyang dia sah, tak ada masalah, sembahyang sah. Cumanya dalam kita sembahyang ni, tuan-tuan, sembahyang ni tujuan dia apa? Apa tujuan sembahyang? Tengok dalam surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala kata apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Ini orang sembahyang. Dan tu orang sembahyang, dia adalah orang yang jauh daripada fahsyak dan juga mungkar pada Allah. Dan dia adalah orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang sembahyang. Sebab itu Allah Ta'ala kata wala talbisul haqqa bil batil. Kamu jangan campur aduk dengan benda yang baik dengan benda yang tidak baik. Baik tuan-tuan, jadi balik pada ni lagi 5 minit lagi. Jadi dia kata apa? Dia kata Umar bin Saleh suatu ketika bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdullah, tuan-tuan, anak murid dia tanya ni, wahai Abu Abdullah, hati ni dapat lembut dengan apa? Dengan apa boleh lembutkan hati? Dengan apa kita boleh kejapkan hati ni? Imam Ahmad memandangnya dengan cukup lama, lalu Imam Ahmad menunduk. Tuan-tuan, pasal apa Imam Ahmad ni dia nak jawab tu lama, kemudian dia tunduk apa ni kepala dia. Hati tuan-tuan rapuh sangat-sangat. Tuan-tuan, hati ni dia tak kejap. Dia sebab itu namanya kalbu. Tuan-tuan, kalbu ni apa dia? Benda yang boleh berbolak-balik. Nabi sebut dalam hadis, ada orang yang berpagi-pagi mukmin, manakala di petang harinya dia kafir dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang berpetang-petang dia mukmin, tetapi pada waktu malamnya dia kafir dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang ni sifat hati kan. Yang ni sifat hati Allah kan. Kita tak tahu lagu mana, kita ke depan ni lagu mana. Sebab itu Nabi ajak doa tadi ni. Jadi Imam Ahmad dia pandang cukup lama, lalu dia tunduk. Kemudian beliau pun berkata, dengan apa? Iaitulah dengan memakan daripada makanan yang halal. Maka dia kata apa? Apabila hati telah lembut, maka seluruh anggota badan terasa ringan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, turut sepi daripada Al-Imam Al-Juwaini yang melahirkan Imam Haramain yang cukup hebat. Tuan-tuan, apa yang dia buat? Dia berikan makanan yang halal kepada anak keturunan dia. Dan makanan yang halal pula mempengaruhi doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ahmad bin Hanbal pun bila ditanya kepada dia, apa dia yang boleh kontrol hati, yang boleh melembutkan hati, maka Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Kamu makanlah daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan menjadi lembut. Dan tuan, maka kerana itu kita pastikan anak-anak kita ni dia dapatkan makanan yang baik-baik, kemudian
halal. Yang tu yang paling penting. Dan tuan, Nabi SAW sebut, saya nak tutup dengan hadis Nabi. Perkara yang kita bincang ni disongkong dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Man akalal halal. Siapa-siapa dia yang makan daripada yang halal-halal, kata Nabi SAW. Ata'at jawarihuhu. Maka seluruh anggota tubuh badan dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arad am abah. Sama ada dia nak ataupun dia tak nak, dia pasti akan jadi orang yang taat dengan Allah Ta'ala. Wa man akalal harama. Siapa dia yang makan daripada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, asad jawarihuhu, anggota tubuh badan dia akan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Arad an am abah. Sama ada dia nak ataupun dia tak nak, yang tumbuh daripada yang haram ni, dia akan apa? Bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, setiap yang tumbuh daripada yang haram itu tempatnya adalah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi mudah-mudahanlah sedikit ringkasan resepi daripada ulama dalam kita membina generasi ini. Selain kita berdoa kepada Allah Taala, perhatikan betul-betul bab makan ni, apa yang jadi darah daging kepada kita dan juga zuriat keturunan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسرارنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.